Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas kehadiran semua. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada ayat yang seterusnya. Qul, katakanlah, in, jika, kanat lakum, mana bagi kamu, kanat ni fil madi, kanat lakum, kum kamu, ni macam dia ada emphasize kat sini, ada penekanan, kanat lakum. Jika ini betul-betul untuk kamu, dia ada penekanan di sini. Kalau ada kanat kemudian ada lakum, ada lam pula situ. Ad-dar, dar ini maksudnya rumah. Kita selalu dengarkan Darussalam, rumah yang selamat, rumah yang aman. Darul akhirah, iaitu rumah di akhirat, iaitu maksudnya kehidupan kemudian nanti, iaitu kehidupan syurgawi, kehidupan di akhirat nanti. Inda, di sisi atau pada Allah, khalisatan, khalisatan maksudnya hanya atau semata-mata, min, dari, duni, selain. Duni maksudnya selain. Nas itu manusia. Min dunin nasi, selain daripada manusia yang lainnya, dari manusia yang lainnya. Fa, maka tamanna. Tamannau maksudnya bercita-citalah atau harapkanlah atau inginkanlah. Kamu inginkanlah, kamu harapkanlah. Apa yang ingin diharapkan di sini? Al-mauta, kematian. Maut sama juga dalam bahasa Melayu pun maut, mauta, kematian. In, jika, kuntum, kamu itu, shadiqin, orang-orang yang benar. Jadi terjemahannya yang mudah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi. Katakanlah, jika ini, jika kehidupan akhirat atau kehidupan syurgawi nanti pada sisi Allah Ta'ala hanya untuk kamu, bukan untuk manusia yang lainnya. Kalau mereka katakan hanya untuk mereka, untuk orang-orang Yahudi tadi yang mereka mengaku, nanti saya akan terangkan dalam tafsir nanti. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka kamu harapkanlah, kamu cita-citakanlah kematian jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Jadi saya dah sampaikan sebelum ini bahawa yang dimasukkan sini orang Bani Israel, mereka menganggap bahawa nabi-nabi hanya untuk Bani Israel. Sebab mereka dah pengalaman ramai nabi lahir di tengah-tengah mereka. Jadi mereka mempunyai pendapat bahawa nabi tidak boleh diberikan kepada bangsa lain pun. Hanya untuk kepada Bani Israel. Jadi kalau mereka dah mempunyai pandangan seperti ini, terhad seperti ini, jadi mereka juga beranggapan bahawa kehidupan akhirat itu pun hanya untuk mereka. Tidak boleh diberikan kepada bangsa lain atau kaum yang lain. Kerana kepada bangsa lain, kaum lain tak boleh didatangkan Nabi. Hanya untuk Bani Israel. Jadi kaum lain tak boleh masuk syurga. Jadi hanya bangsa Israel saja yang boleh dimasukkan syurga. Ini yang dikatakan, katakanlah jika betul ke kehidupan di akhirat tu hanya untuk kamu, bukan untuk yang lain,
Inilah pandangan Allah Ta'ala dalam ayat ini menggambarkan sebahagian daripada orang-orang Bani Israel yang mempunyai pandangan bahawa kehidupan akhirat itu pun untuk Bani Israel saja, untuk orang lain tak boleh. Najat atau keselamatan itu hanya untuk Bani Israel saja, tidak boleh kepada kaum yang lain. Jadi kita lihat bagaimana pengaruh atau idea seperti ini pun kemudian merebak kepada yang lain. Sehingga kan dalam agama Hindu pun berpendapat bahawa mereka lah agama yang terpilih, kan, agama yang benar, agama lain semua tak benar. Begitu juga terjadi kepada dunia Kristian. Kan, mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Siapa yang tak mengaku Nabi Isa anak Tuhan, mereka tak boleh masuk syurga. Kita lihat bagaimana orang-orang Kristian pun mempunyai pandangan itu, bahawa pelajaran Kristian ini, pelajaran Nasrani ini sebenarnya tak boleh disebarkan kepada orang lain. Sebab Nabi Isa alaihissalam sendiri pernah bersabda dalam Matthew bab 15 ayat 24 telah tertulis di sini, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Aku tidaklah dikirim melainkan untuk domba-domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Maknanya Nabi Isa alaihissalam di sini mengaku bahawa pelajaran yang dibawanya itu hanya untuk Bani Israel, tidak boleh untuk orang lain. Misi dia bukan untuk bangsa lain, bukan untuk bangsa Cyrus ke, bangsa Parsi ke, bangsa Arab ke, bangsa di Nusantara ni ke, bukan. Nabi Isa alaihissalam dikirimkan untuk Bani Israel. Dan Al-Quran pun menyebut seperti itu. Dan ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Kemudian bila ada antara disebutkan sini, ada bila Petrus cuba bertablik dengan bangsa daripada lain-lain bangsa lah, daripada Cyprus, daripada Phoenicia, daripada Antioch. Jadi orang-orang Hawarin tak suka apa yang dilakukan. Dan kita lihat lagi dalam kitab Acts bab 11 ayat 19. Disebutkan preaching the word not to anyone but the Jews only. Maknanya tabligh ini hanya perlu disampaikan untuk kepada orang-orang Yahudi sahaja. Jadi di sini jelas bahawa Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan bahawa dia dikirim untuk Bani Israel atau untuk orang Yahudi. Jadi orang-orang Kristian juga, orang-orang Nasrani juga mempunyai pandangan bangsa lain atau agama lain tidak akan dapat kehidupan akhirat, kehidupan syurgawi. Hanya untuk dengan mengatakan Nabi Isa alaihissalam anak Tuhan, barulah mereka boleh dapatkan syurga. Jadi semua mempunyai pandangan yang seperti itu. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menolak pandangan atau idea mereka itu. Memang idea itu tak betul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Maka cita-citakanlah kematian jika kamu benar dalam dakwaan di atas ni tadi. Kalau betul, mintalah kematian. Jadi banyak orang tertanya-tanya, apa ayat ni? Banyak orang tak faham. Apa dia maksud ayat ni dikatakan minta kematian jika kamu orang yang benar. Jadi di sini sebenarnya ada dua makna. Yang dikatakan fatamannaul mauta, ini maksudnya ada dua makna di sini. Makna yang pertama iaitu kalau kamu mendakwakan kamu benar dan Islam itu salah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah, maka bermubahalalah dengan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan jawapan yang betul, timbangan yang betul. Siapa yang benar akan diselamatkan dan siapa yang akan berdusta akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga merupakan salah satu pelajaran dalam Al-Quran. Kalau masing-masing mengatakan mereka benar, masing-masing mengatakan mereka yang betul, jadi jalan keluarnya iaitu dengan bermubahalah. Dari bermubahalah nanti kita boleh tahu, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan
siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian untuk mubahalah itu akan terbuka. Allah Taala berfirman, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin." Maka akan terjadi laknat Allah Taala kepada orang-orang yang berdusta. Ini disuruh kita bermubahalah. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan mereka betul, Islam salah, Nabi Muhammad salah, kenapa kamu tak mau bermubahalah dengannya? Mohonlah doa. Dari syaratnya untuk bermubahalah ini bukan sendiri-sendiri, bukan suka-suka bila-bila masa saja untuk bermubahalah. Jadi perlu kedua-dua pihak. Sebab tu dia katakan fatamannaul mauta. Maka kamu inginkan kematian. Bukannya mautakum, kematian kamu. Jadi mauta maknanya kedua-dua belah pihak. Jadi syarat untuk bermubahalah itu dibawalah kaum-kaum laki-laki mereka, kaum-kaum perempuan mereka, semuanya. Jadi maksudnya itu mewakili jemaat, mewakili satu kumpulan. Barulah boleh diadakan bermubahalah. Itu maksudnya jika kamu adalah benar. Maksud yang kedua daripada fatamanaul mauta ini, itu maksudnya Allah Ta'ala mengajak mereka bersama-sama bergabung, masuk dalam kebenaran, masuk dalam Islam, menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahkan, serahkan, pamerkan apa yang mereka ada. Nyawa mereka, kehormatan mereka, harta benda mereka, berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuang untuk kehidupan kerohani, berjuang untuk kemenangan Islam. Jadi kalau mereka benar, lakukanlah seperti itu. Bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menjemput mereka kalau mereka benar. Dan Allah Taala pasti akan menyediakan ganjaran atau nikmat yang kita tak tahu apa yang akan Allah Taala kurniakan kepada Bani Israel jika mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini pun ada persoalan. Kalau mereka katakan kalau macam tu Islam pun sama juga. Orang-orang Islam pun mengatakan hanya Islam saja yang benar. Hanya Islam saja yang masuk syurga, agama lain tak boleh masuk syurga. Ya kan? Ada persoalan seperti itu kan? Jadi jawapannya sebenarnya bukan seperti itu. Islam bukan seperti agama lain. Yang tadi saya sebutkan, Nabi Isa AS sendiri mengatakan bahawa pelajaran itu untuk Bani Israel. Orang lain tak boleh masuk. Sama juga Yahudi pun kata Nabi untuk Bani Israel saja, orang lain tak boleh terima Nabi. Hanya mereka saja. Jadi mereka menutup. Tapi Islam tak seperti itu. Islam mengatakan, Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu terbuka kepada semua, kepada siapa pun. Kalau kata orang Bani Israel nak masuk Islam, mereka akan menerima keselamatan. Kalau katalah orang-orang Nasrani nak masuk Islam, itu pun terbuka, tidak ada tutupan. Tidak ada halangan untuk mereka memeluk Islam. Begitu juga kepada agama-agama lain. Tidak ada halangan, tidak ada bantahan kalau mereka ingin memeluk agama Islam. Yang menjadi perbalahan di sini kalau kelompok itu atau agama itu menghalang kelompok lain atau agama lain atau kaum lain memasuki agama mereka, barulah mereka boleh katakan kita mendakwakan hanya Islam saja yang masuk syurga. Tetapi Islam tak seperti itu. Islam mengatakan siapa pun boleh masuk Islam. Tapi bila dah masuk Islam, mereka harus akur dan patuh kepada undang-undang atau nizam yang telah diatur di dalam Islam. Jadi ini boleh lagi, banyak lagi sebenarnya, tapi nanti kita kembangkan lagi dalam sesi soal jawab, dan kalau siapa nak tambah nanti pun boleh juga. Ataupun nanti saya akan tanyakan lagi juga. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Wa dan lan. Lan ni dia takkid. Dia sesekali tidak. Yatamannau. Mereka mengharapkan atau mereka cita-citakan atau mereka inginkannya. Iaitu kematian tadi. Kembali ni kembali kepada kematian tadi.
abada, sekali-kali, atau memang betul atau pasti tidak, sesekali tidak, mereka sekali-kali tidak akan menginginkannya kemautan itu. Kenapa? Disebabkan ma apa-apa kaddaman. Kaddaman ini maksudnya daripada kadam, langkah. Di sini kadam maksudnya dia punya langkah perbuatan dia, maknanya amalan dia, tindak tanduknya. Bima kaddaman aidihim, aidi maksudnya tangan, tangan mereka. Maksudnya bima kaddamat aidihim, disebabkan oleh apa apa yang dilakukan oleh tangan mereka atau amalan mereka, kebiasaan yang mereka lakukan. Wa dan Allah, wallahu, dan Allah Taala alimun, maha mengetahui, bizzalimin, bagi atau dengan orang-orang yang zalim. Allah Taala sangat mengetahui mengenai hal orang-orang yang zalim itu. Kita jemahannya yang mudah, wala yatamannawnahu walan yatamannawhu abadam bima qaddamat aidihim. Dan sesekali mereka tidak mahukan kematian itu disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri, iaitu mereka melakukan kekafiran, mereka tenggelam dalam keduniaan. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Taala itu maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang ini, orang-orang Yahudi tadi, mereka tak mau sama ada untuk bermubahalah lagilah, mereka tak mau, ataupun ingin bersama-sama berjuang dengan Rasulullah SAW pun mereka tak mau. Sebab apa? Bima qaddamat aidihim, sebab mereka dah banyak melakukan dosa-dosa atau mereka dah terlampau tenggelam kepada dunia. Sebab itu dah ada satu belenggu dalam pada leher mereka. Sangat berat dosa-dosa yang mereka pikul, dosa-dosa atau keduniaan yang mereka pikul. Jadi untuk menerima, untuk bermubahalah, mereka takut. Mereka tahu kalau mereka bermubahalah dengan Rasulullah SAW atau dengan Islam, pasti mereka akan kalah. Pasti mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat ini dikatakan mereka sekali-sekali tak mau, mereka takut, mereka tak mau. Mereka dah tahu mereka di pihak yang salah. Mereka adalah kelompok yang selalu melakukan kezaliman. Cuba banyak menyusahkan nabi-nabi. Termasuklah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu mereka banyak mengganggu, menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bermubahalah, habislah. Semua mereka punya pekung akan terbuka. Allah Taala akan zahir siapa yang benar, siapa yang salah, akan kelihatan. Ataupun mereka mau berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun mereka tak mau. Mereka tak mau kerana mereka dah terlampau tenggelam pada dunia. Mereka takutkan nanti harta mereka hilang. Kalau ajak pergi berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak mau. Mereka akan beri alasan seperti orang-orang munafik. Siapa nak jaga anak isteri saya di rumah? Siapa nak jaga harta benda saya? Macam-macam alasan yang mereka berikan kerana mereka dah terlampau tenggelam kepada dunia, sama ada kepada harta benda mereka ataupun terlampau kecintaan kepada anak isteri mereka, membuatkan mereka tak mahu keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi semua ini kalau mereka lakukan dengan penuh keikhlasan, menerima Rasulullah SAW, berjuang bersama-sama dengan Rasulullah SAW, sama seperti kaum Aus, Hazraj dan kaum Muhajirin. Tengok apa yang mereka akan dapatkan. Tapi mereka tak mau. Mereka kerana bangga dengan kekayaan yang mereka ada. Yang baru-baru ni ada yang soalan mengatakan mereka tu terlampau kaya. Memang terlampau kaya. Tapi lihat, mahu ke mereka berjuang, menghormati agama, mengadakan perbaikan, membantu yang miskin? Mereka tak mau. Yang mereka mahukan peperangan terjadi,
supaya senjata-senjata mereka laku. Mereka mahukan peperangan terjadi supaya kaum-kaum ini sentiasa mundur, sentiasa bergaduh, sentiasa habis. Yang tegak itu orang-orang Yahudi. Itu yang mereka mahukan. Tetapi itulah bukan yang mereka harapkan. Kalau kita lihat dalam sejarah, walaupun mereka cuba berdolak dalih, terakhir apa yang terjadi? Tetap juga mereka mendapat kenistaan, tetap juga mereka mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka diperang dan dihalau, dibuang negeri oleh Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala katakan sini, wallahu alimun bizzalimin. Allah Taala Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Jadi pekung mereka, sekalipun mereka tak bermubahalah, keburukan mereka, kejahatan mereka itu terbongkar. Allah Taala buka aib mereka satu persatu. Lalu orang-orang Islam mengetahui bahawa orang-orang Yahudi ini mereka cuma bermuka-muka saja pada awalnya untuk menerima Islam, untuk bekerjasama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang hakikatnya mereka ada menanam rasa benci, rasa cemburu, dan mereka mengadakan konspirasi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadakan konspirasi dengan pihak luar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini nanti ayat seterusnya lagi saya akan sampaikan lebih jelas lagi seterusnya nanti. Apa-apa konspirasi yang mereka lakukan itu ada. Sebab tu Allah Taala sebut di sini wallahu alimun bizzalimin. Allah Taala mengetahui apa yang orang-orang zalim ini lakukan. Sebab itu walaupun mereka tak mau bermahalah, walaupun mereka tak mau bersama dengan Rasulullah SAW, tapi pekung mereka terbuka dan khidmat mereka pun tak diterima. Akhirnya mereka dikalahkan, akhirnya mereka dibuang negeri. Ini yang terjadi kepada orang-orang Yahudi waktu di Madinah ketika bersama dengan pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya dapat sampaikan untuk kelas kita hari ini. Saya sengaja tak mau sambung yang di sini. Saya biarkan untuk kita pada minggu depan, sebab apa yang di sini nanti panjang. Sekali gabungkan dengan yang ayat seterusnya di sini. Ini insya-Allah tak panjang sangat. Tapi yang inilah kita perlu hadam, kita perlu faham. Nanti kalau ada siapa-siapa nak tanyakan soalan, siapa nak tambah, silakan. Sebab ini yang kita perlu fahami betul untuk pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.